Hari ini sambungan kepada pengajian kita yang lepas. Hari itu kita berhenti pada muka surat 79 dan akan sambung di muka surat yang sama juga. Hadis yang ke-51. Babu hukmi iman man intasaba li ghairi abihi wa huwa ya'lamu wa iman man idda'a li nafsihi ma laysa lahu. An Abi Hurairah yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. An Sa'd bin Abi Waqqas يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حكم سباب المسلم وقتاله. عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. باب الأمر بلزوم الإيمان والتمسك بشرائع الإسلام والنهي عن الارتداد عن الإسلام والتشبه بالكفار. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Kita kembali ke muka surat 79. Bab berkenaan status iman orang yang menisbahkan diri kepada bukan bapanya dalam keadaan dia mengetahui. Juga iman orang yang mendakwa miliknya apa yang bukan miliknya. Abu Hurairah meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu membenci bapamu. Sesiapa yang benci kepada bapanya, maka itu adalah kekufuran. Hadis yang ke-52, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meriwayatkan, katanya, dua telingaku ini telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendakwa seseorang sebagai bapanya setelah dia memeluk agama Islam, padahal dia tahu orang itu bukan bapanya, haramlah kepadanya syurga. Kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu, aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Bab hukum memaki orang Islam dan memeranginya. Hadis yang ke-53, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memaki orang Islam adalah kefasikan, membunuhnya atau memeranginya kerana agamanya pula adalah kekufuran. Bab arahan supaya terus beriman dan berpegang teguh dengan syariat agama Islam, serta larangan murtad daripada agama Islam dan menyerupai orang-orang kafir. Hadis yang ke-54, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Nabi SAW bersabda pada haji wada', hati-hatilah kamu, janganlah kamu kembali menjadi kafir sesudahku.
di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher, maksudnya membunuh sebahagian yang lain. Menjadi hadis di bawah ini hanya satu saja. Kita kembali semula ke muka surat awal tadi, 79. Bab berkenaan status iman orang yang menisbahkan diri kepada bukan bapanya dalam keadaan dia mengetahui. Juga iman orang yang mendakwa miliknya apa yang bukan miliknya. Itu tajuk bagi hadis 51 dan 52. Seperti mana biasa, tajuk yang dibuat ini bukan tajuk yang dibuat oleh Imam Muslim. Sebab Imam Muslim tidak buat tajuk-tajuk yang ada di dalam kitabnya itu, bukan dia sendiri yang membuatnya. Tetapi tajuk-tajuk itu dibuat oleh pensyarah-pensyarah Sahih Muslim yang datang kemudian. Sebab itu kita dapati berbeza-beza. Kita dapati ia berbeza-beza. Saya rasa tak perlulah bincang tentang tajuk ini, kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim tidak buat. Itu sudah kita bincangkan dan kita ada rakaman, boleh lihat semula rakaman itu. Cuma siapa yang buat tajuk macam ni, itu akan kita jelaskan lah. Akan kita jelaskan. Macam di sini, cuba tengok, kita ada nota di situ. Tajuk ini dibuat oleh Al-Ithiyubi, Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan kebanyakan penyusun matan Sahih Muslim masih meletak hadis ini di bawah bab sebelum ini. Pada hadis ini masih terletak di bawah bab sebelum ini, mengikut syarah yang dibuat oleh Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan juga kebanyakan penyusun matan Sahih Muslim. Jadi bab sebelum ini, cuba kita lihat. Bab bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lamu. Masih lagi di bawah tajuk itu. Tajuk yang kita buat ini oleh kerana sesuai dibuat, dimasukkan di bawah tajuk lain. Walaupun dekat-dekat, tapi kalau dibuat tajuk lain pun sesuai. Itulah sebabnya pensyarah yang terkini, syarah Muslim, syarah Muslim yang terkini, iaitu Al-Ithiyubi, dia buat di sini tajuk lain. Dan tajuk ini diambil daripada syarahnya. Al-Ubbi dan As-Sanusi dan Al-Qurtubi juga tidak membuat apa-apa tajuk di sini. Sebab mereka itu selalunya ada berbeza-beza tajuk. Dan tajuk itu pun satu perkara yang penting juga, perlu diperhatikan oleh pelajar-pelajar hadis, khususnya dalam mereka nak belajar cara buat tajuk. Apabila kita bertemu sesuatu hadis, apa yang sesuai, apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis itu, sehingga dapat kita buat tajuknya yang tersendiri. Itu satu perkara yang penting dalam ilmu hadis. Sebab itu saya cuba kalau ada tajuk-tajuk yang sesuai dan ada perbezaan pensyarah Sahih Muslim ni dalam mengemukakannya, saya kemukakan. Tujuannya sebab kita belajar hadis, tentu sekali jangan kita pisahkan, tentu sekali kita mengambil berat tentang tajuk. Jangan pisahkan antara satu kitab hadis dengan kitab hadis yang lain. Bahkan kitab-kitab itu sebenarnya saling menguatkan, mengukuhkan ilmu seseorang pelajar hadis itu. Sebab dia ada maksud tersendiri. Imam Bukhari misalnya, penting sangat itu tajuk. Tajuk itu sangat penting bagi dia. Bahkan kadang-kadang dia buat bab tanpa tajuk. Tujuannya
untuk melatih kita supaya kita dapat buat tajuk sendiri yang sesuai dengan hadis yang dikemukakannya di bawah bab tanpa tajuk itu. Jadi Sahih Muslim ini adalah medan yang sangat luas dan terbuka untuk orang-orang yang berminat mengasah bakatnya dalam membuat tajuk-tajuk sesuai dengan hadis-hadis yang sudah diatur oleh Imam Muslim dan memang kukuh, teguh kedudukannya. Kita dapat perhatikan ini sesuai dengan tajuk lain, di sini sesuai dengan tajuk lain, tetapi Imam Muslim sendiri tak buat. Seseolahnya Imam Muslim melanjutkan usaha gurunya Imam Bukhari yang buat bab tanpa tajuk itu. Tujuannya nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar ilmu hadis cuba buat sendiri. Dan daripada pensyarah-pensyarah Sahih Muslim kita dapati mereka memang telah buat tajuk. Di situ kita dapat belajar. Itu tujuannya. Terutamanya kepada pelajar-pelajar hadis yang formal, yang khusus. Dia kena ambil berat benda-benda ni, jangan main-main. Itu sebab kita ambil kira tajuk-tajuk ni. Dan saya selalu akan sebut orang ni buat tajuk begini, orang ni buat tajuk begini, atau dia masukkan hadis ini di bawah tajuk sebelumnya atau bagaimana, itu perlu kita ambil kira. Hadis 51 diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu membenci bapamu. Sesiapa yang benci kepada bapanya, maka itu adalah kekafiran atau kekufuran. Apa maksudnya? Nabi SAW kata begini, dan Imam Muslim masih meletakkannya di bawah Kitabul Iman. Kitabul Iman artinya perkara ini ada sangkut pautnya dengan iman. Apabila Nabi SAW menyebutkan di dalamnya lawan bagi iman itu, iaitu kufrun, kekufuran. Iman lawannya kufur. Maknanya ia masih ada sangkut paut, ada kena mengena dengan Kitabul Iman sebagai satu kitab atau bab besar. Ada kena mengena. Sebab kita kena jaga iman, yang ni kena jaga lawannya. Lawannya jangan ada pada kita lawannya itu, iaitu kekufuran dalam apa bentuk sekalipun. Dalam apa bentuk sekalipun. Jadi Imam Muslim nak cerita di sini, ini antara ciri-ciri kekufuran yang merupakan lawan kepada iman itu. Kalau iman itu kita terima bertambah dan berkurang, maka dengan ada benda-benda ni dia boleh jadi susut. Iman itu boleh jadi berkurang, iman itu jadi lemah, iman itu dengan adanya unsur-unsur ni, atau mungkin tergugat terus, hilang terus iman itu. Dengan sebab ini boleh jadi. Itulah benda yang kita kena faham, apa yang tersembunyi atau tersirat di sebalik sabda Rasulullah SAW itu. Dan apa kata ulama tentang hadis Nabi SAW ini, elok kita tengok nota itu. Sesiapa yang benci kepada bapanya, maksudnya dengan cara tidak suka dikaitkan atau dibinkan kepada bapanya yang sebenarnya. Itu maksud tidak benci kepada bapanya. Raghibah an, tak suka. Kalau raghibah fi, maknanya suka. Itu bahasa Arabnya. Dia bergantung kepada silahnya itu, silahnya yang terletak selepas dia, fi atau an. Kalau fi maknanya suka, gemar. Kalau an maknanya tak suka atau benci. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Yarghabu an. Jadi kalau an maknanya tak suka, benci. Man raghiba an sunnati, sesiapa yang benci, tak suka pada sunnah, an juga. Tapi kalau raghiba fi, mana dia suka. Di sini kalau kita perhatikan, faman raghiba an abihi, sesiapa yang benci
atau tak suka kepada bapanya. Macam mana caranya? Dengan cara dia tidak suka dikaitkan atau dibinkan kepada bapanya yang sebenar, atau memang bencilah kepada bapanya tanpa sebab yang mudah sabar. Kalau benci kerana kekufuran dia, bapa dia tu tidak Islam, kerana agama dia tu benci, itu lain. Tapi nak kata benci kepada diri dia pribadi ni tak boleh. Allah SWT larang dalam Quran pun, dia suruh bergaul dengan ibu bapa tu dengan baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan mereka, yang dua ibu bapa itu dalam dunia ini dengan baik. Dengan baik. Itu perintah Allah. Kalau bapa itu tidak Islam sekalipun, kita tak boleh nak benci lebih-lebih. Dari segi pergaulan, kita kena bergaul dengan baik, melayan mereka dengan baik sebagai bapa. Tetapi bin pun kena bin kepada dia lagi. Itu cara Islam. Sebab itu kita tengok sahabat-sahabatnya yang masuk Islam tu, dia tak ada bin lain, bin bapa dia. Nak kata benci kepada bapa, tak suka sampai kita buang, bukan cara Islam. Kalau di tempat kita ni ada, dulu ada bin Abdullah, buang terus bapa. Tapi sekarang ni setelah ditegur-tegur, alhamdulillah, nampaknya sudah berubah. Nama keluarga tu tetap ada. Mereka pakai nama keluarga. Okey, pakai itu. Cuma ada Abdullah itu mungkin untuk pengurusan, pentadbiran. Nak tahu ini baru Islam ke tidak Islam ke, itu boleh diterima. Sekadar itu boleh diterima. Ada Abdullah. Tapi jangan buat, sebab kecil hati sangat tu keluarga dia. Ayah dia kata sampai putus hubungan. Sedangkan Islam tak suruh pun begitu. Kita tengok sahabat-sahabat ni, mana ada tukar? Tak ada tukar. Nama ayah dia lah. Ayah dia nama Abdul Uzza sekalipun. Abdi Manaf. Itu pun kalau nak kira berhala tu, Abdi Manaf. Keturunan Nabi tu kan, silsilah Nabi tu. Tetap ada Abdi Manaf. Dan Abdul Uzza begitu. Nama-nama yang syirik lah kira-kira, tetap dipakai. Tidak disuruh buat oleh Nabi SAW. Kalau dalam urusan pentadbiran kita kemudian ni, kalau nak baiki boleh, tapi jangan sampai menyentuh perasaan ibu bapa yang bukan Islam, menyebabkan dia semakin jauh daripada Islam. Kena cari jalan macam mana. Macam sekarang ni, dia nama tu ada Wong ke atau Chong ke atau apa ke, kalau Cina dia ada tu. Tapi Abdullah dia tetap ada juga. Kalau Abdullah tu dengan sebab untuk memudahkan pentadbiran, pengurusan dalam sebagai rakyat sesuatu negara, itu lain. Boleh diterima. Tapi jangan buat terus. Sebab dia kecil hati. Dia akan benci kepada Islam. Benci kepada Islam. Macam yang dibuat sekarang ni, ada perubahan itu bagus. Bagus. Kena buat gitu. Itu lain, cerita lain. Tapi kalau zaman Rasulullah tu, di mana tidak ada kehidupan yang complicated, orang kata tak ada. Jadi dia tak ada buat apa-apa perubahan, terus nama dia lah. Tapi kalau kita ni mungkin lain, berbeza suasananya. Boleh kita ubah buat Abdullah. Jangan bawa cerita yang palsu untuk menghalalkan, untuk mentabrirkan perbuatan kita tu. Kita kata Nabi mengaku orang ni saudara dia, orang baru masuk Islam ni. Sebab Nabi Rasulullah Muhammad bin Abdullah, jadi orang ni bin Abdullah tu kerana jadi adik-beradik Nabi lah, seseorang. Padahal itu tidak ada pun hadis. Jangan kaitkan dengan Rasulullah SAW apa-apa yang tak betul. Kalau nak buatlah. Kita kata untuk memudahkan ataupun urusan bahagian pengurusan, bahagian pentadbiran, takut-takut jadi bercampur bau dengan orang Islam. Sebab orang Islam pun ada juga bin Abdullah. Jadi dia boleh jadi keliru tu. Yang baiknya kita bubuh nama yang asal dia. Bahkan nama yang asal tu pun kalau baik, kalau elok, sebenarnya Islam tak suruh tukar. Tak suruh tukar. Kalau dia selesa dengan nama dia macam tu, teruskanlah. Sebab orang dalam Islam pun ada nama Syamsul. Apa Syamsul? Matahari. Kalau dalam bahasa dia matahari, ya boleh. Apa salah?
Kalau dia tak mau tukar, itu adalah termasuk dalam kebebasan dari segi nama ni. Jadi ini tak suka kepada bapaknya, macam-macam lah cara. Salah satunya tak mau dikaitkan bapak dengan bapak dia. Kalau macam tu lah, kerana bapak dia miskin, kerana bapak dia tu cacat ke, kerana bapak dia tu mungkin keturunan yang bukan mulia, tak mau. Itu tak boleh. Itu bukan cara Islam. Cara Islamnya sepatutnya berbangga dengan bapak. Kalau bapak kita orang macam mana sekalipun, kalau kita jadi seorang yang hebat, sepatutnya kita berbangga. Sebab kita daripada keturunan yang bukan turun-temurun bertamadun. Tapi tengok kita jadi hebat, jadi seorang pegawai, boleh. Kalau usaha, boleh buat. Sepatutnya bangga. Kamu tak kisahlah apa keturunan ada, berpendidikan, alim, kita kata pandai-pandai. Patutlah kamu pandai. Kami ni bukan orang macam tu. Baru saja keluar daripada hutan misalnya. Tapi cuba tengok, kalau kami belajar, kami boleh. Apa salah? Sepatutnya jadi kebanggaan. Sebab ayah kita orang biasa, ayah kita tak tahu baca, tak tahu menulis, tapi oleh kerana dia jaga kita, dia bagi semangat kepada kita, bila kita belajar, kita boleh jadi pegawai akhir. Itu sepatut jadi kebanggaan. Bukan jadi sesuatu yang menghinakan kita. Sepatutnya fikir begitu. Itulah cara berfikir Islam. Tapi kalau fikir cara tidak Islam, boleh jadi dia malu. Seseorang tu malu nak berjalan dengan ibu dia, dengan ayah dia. Ini tidak sesuai dengan Islam. Tak sepatutnya begitu. Satu lagi nota tu juga maka itu adalah kekufuran. Perkataan kekufuran atau kekafiran yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah kekufuran hakiki. Kufur sungguh lah. Boleh jadi begitu. Sekiranya ia menganggap perbuatan itu halal, dengan sedar bahawa tak boleh dibinkan kepada orang lain, dia kata boleh, halal. Suka-suka hati dia kata ini jadi kufur sungguh. Jadi kufur sungguh. Sebab apa? Sebab dia lawan dengan Quran. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Misalnya sebelum ini kita sudah ada bincang itu. Tengok dalam nota ini juga ada. Allah suruh kita binkan manusia ini kepada ayahnya. Panggillah dengan nama ayahnya, binkan ayah dia. Itu yang Allah suruh. Jadi kalau kita kata tak, itu tidak baik, maknanya kita lawan Quran. Jadi boleh jadi kufur sungguh. Jadi kufur hakiki boleh jadi begitu. Jika ia menganggap halal, jadi menganggap halal sesuatu yang haram, ini besar dosanya. Dosanya boleh mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Jadi bukan main-main tu. Bukan main-main. Kalau benda tu jelaslah haramnya berdasarkan Quran, berdasarkan nas yang qat'i, itu jadi boleh jadi murtad, wal'iyadzubillah. Atau kufur nikmat. Kufur nikmat, maksud Nabi kata kekufuran itu maksudnya kufur nikmat. Ini kufur majazi. Kufur ni guna kiasan, bukan kufur yang sebenar. Sekiranya ia tidak menganggapnya halal. Kalau tidak menganggap halal, lain. Besar menganggap halal ni, menganggap halal meninggalkan sembahyang, jadi rosak akidah. Tapi kalau tak sembahyang tapi tidak menganggap halal, tak apa, tidak sampai ke peringkat tu, walaupun dosa. Tak sembahyang kerana malas. Kenapa tak sembahyang? Malas. Jangan kata sembahyang tu tidak wajib dalam Islam. Tak apa, halal. Itu orang Islam tak sembahyang. Jangan kata macam tu. Kalau kata macam tu, boleh rosak akidah. Jadi kufur sungguh. Kufur hakiki. Tapi kalau tak kata begitu, lain lah. Hukumnya lain lah. Memang dosa. Meninggalkan yang wajib itu berdosa. Macam ni, kita melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi, haram, berdosa lah, tapi tidak jadi kafir. Kufur nikmat, bagaimanapun ia tetap berdosa kerananya. Perbuatan itu dikatakan kekufuran kerana ia hanya layak dengan orang-orang kafir.
Kalau nak kata begitu, nak jadi macam tu, kalau nak kira sesuai pun sesuai dengan orang kafir. Orang Islam tak sesuai macam tu. Ini satu nikmat besar ayah kita. Kenapa tak boleh bin kepada dia? Kalau tak ada dia, tak ada kita ni. Kalau ada orang lain lah, ada pun orang lain lah. Kalau kita kata kalau tak, kamu ni kalau tidak ada ayah, tidak ada ibu kamu, kamu tak ada. Kata yang seorang itu, dia kata ada juga. Adalah, ada orang lain. Kalau ibu lain, ada orang lain. Ada orang lain. Tak jadi macam tu. Ibu tu, bapak lain, tak jadi juga. Jadi orang lain. Orang tu, dia mesti ada dua ibu bapa. Itu besar maknanya. Jadi kalau bin, ud'uhum li'abaihim, panggil bin ayah. Itu yang Allah suruh. Adapun hadis yang kata dipanggil manusia ni dengan nama ibu, itu tak sahih. Yang sahihnya di akhirat besok pun bin ayah juga. Bin ayah juga. Bukan bin ibu, tak ada. Yang orang kata bin ibu tu kerana dia nak sembunyikan hakikat seseorang tu, itu saja sebenarnya. Ataupun itu amalan bomo adalah macam tu. Dia tanya nama ibu, itu bomo. Tapi kalau dalam Islam, peraturan Islam, undang-undang Islam yang Islam ajar dari dunia sampai akhirat, bin ayah dipanggil berdasarkan nama ayah, bukan nama ibu. Yang orang panggil guna ibu, itu bomo ada. Atau dalam talqin, talqin memang diajar bin ibu, tapi itu tidak sahih. Tak ada yang sahih. Talqin memang bin ibu. Yang sebenarnya kalau kita selidik, kenapa dia bin ibu? Takut malu. Kalau nama ayah tak tahu ayah, siapa ayah? Kalau ada zina misalnya, sebenarnya nak menutup keaiban orang itu, sebab itu dikaitkan dengan ibu. Kalau ibu, tentu tahu lah ibu dia, tentu ibu. Kalau ayah tak tahu, misalnya ada zina, tak tahu ayah dia ke mana, macam mana? Sebenarnya nak tutup keaiban saja. Benda tu bukan ada asas pun, tak ada asas. Perbuatan itu dikatakan kekufuran kerana ia hanya layak dengan orang-orang kafir. Jadi kekufuran maknanya kufur nikmat, tidak syukur kepada Allah atas nikmat itu. Itu makna kufur. Lawan syukur. Kufur ini lawan syukur, bukan lawan iman. Kalau kufur yang lawan iman tu kufur sungguhlah, itu lawan iman. Yang ni kufur bukan, lawannya bukan iman, lawannya ialah syukur. Maknanya tidak bersyukur, tidak menghargai, tidak berasa ini suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu maksud tidak syukur itu. Padahal benda tu benda besar sangat. Ialah kalau kita dapat menikmati hidup ni, macam-macam nikmatnya, kerana ada orang tu lah. Kerana ada orang tu. Dan dia dapat bangga kerana direstui oleh masyarakat, oleh ibu bapanya, keluarganya dengan kahwin. Ini dia sah, anak yang sah, dengan bangga sebut bin sesiapa. Dan orang itu biasanya lah yang dikehendaki, sebagaimana yang dikehendaki, terutamanya kalau kita tengok dalam konteks yang betul-betul sebagai seorang ayah. Memang banyak sangatlah budinya, kalau nak kata budi, atau jasanya, atau sumbangannya kepada seseorang anak tu banyak sangatlah. Banyak. Kadang-kadang seorang ayah tu, dia juga ayah, dia guru lagi besar. Hak terhadap anak tu, hak ayah lagi besar. Kadang-kadang dia bukan ayah, dia bukan guru saja, dia pemimpin. Ayah dia tu raja kepada negeri itu, besar lagi kedudukan ayah tu, raja dalam negeri itu. Ataupun dia menteri besar kok dalam negeri itu. Kalau raja, presiden, negara. Jadi banyaklah, berlapis-lapis dia hubungannya dengan seorang ayah tu. Kalau ayah tu orang biasa, sepanjang mana dia bagi kemudahan kepada anak dia. Berapa ramai orang lain yang tak dapat belajar, setakat sekolah rendah saja atau sekolah menengah, nak pergi lebih tinggi tak dapat sebab miskin, tak dapat bagi belanja. Tiba-tiba ayah dia dapat bagi belanja sampai tinggi-tingginya. Itu kan besar nikmatnya, sumbangannya, jasanya.
Jadi macam mana nak nafikan ini? Oh, terlalu tidak bersyukur kepada Allah orang menafikan jasa ayahnya. Sebab ayahnya lah yang memberi dia tu hidup dengan sempurna sampai jadi seorang manusia yang sempurna. Itu sebab Islam ni dia ajar mengenang jasa, mengenang budi. Orang yang paling rapat dengan seseorang ni kalau manusia, ayah lah, ibu. Inilah yang menjaga keselamatannya. Yang kalau Allah itu yang tidak mati. Itulah kemuncaknya. Nak ingat kepada Allah, kena ingat orang yang siapa yang paling dekat dengan kita, yang rusing kalau kita susah. Fikir keselamatan kita, fikir kebaikan kita. Siapa? Ayah, ibu lah, itulah dalam dunia. Itulah yang mudah kita nak faham. Allah lebih dekat. Allah tu lebih lagi lah. Kalau yang ni pun tak faham, macam mana nak faham Allah? Yang ni yang dekat, yang kita nampak, itu pun kita tak mengenal budi dia, kita nafikan, kita kufur maksudnya tak syukur. Itu sebab Nabi SAW kata kekufuran itu satu kekufuran, maka itu adalah kekufuran. Seterusnya kita tengok hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, katanya, dua telingaku ini telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendakwa seseorang sebagai bapanya setelah dia memeluk agama Islam, padahal dia tahu orang itu bukan bapanya, haramlah kepadanya syurga. Haram kepadanya syurga. Kata Abu Bakrah, juga sahabat Nabi ini, dia kata, aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang utama. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Abi Waqqas itu bukan nama bapa dia yang sebenarnya. Itu orang panggil kunyah, nama panggilan. Di kalangan orang Arab dia lebih mesra dengan cara begitu. Nama sebenar bapa Sa'ad ialah Malik, Sa'ad bin Malik. Tapi orang jangan dengar, orang tak berapa tahu. Begitulah dalam budaya Arab. Sehingga kita pun ikut dengan cara tu tak tahu nama dia, bapa dia yang sebenar. Padahal namanya Malik bin Wuhaib atau Uhaib bin Abdi Manaf. Di situ bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Zuhrah bin Kilab. Sa'ad telah menyertai peperangan Badar, ahli Badar dia ni, dan semua peperangan lain. Beliau ialah salah seorang daripada 10 orang sahabat yang telah dijanjikan syurga kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil al-asharatul mubasysyaratu bil jannah. 10 orang sahabat yang diberi berita gembira akan menjadi ahli syurga. Secara khusus dalam satu hadis disebut nama. Jadi 10 orang sahabat. Bukan 10 tu saja sebenarnya yang diberi berita gembira akan dapat syurga. Lebih ramai lagi. Tetapi dalam satu hadis, kemudian sifat-sifat mereka dekat-dekat sama. Dari kalangan bangsawan, memeluk agama Islam di peringkat awal. Itu maksud sebut 10 orang sahabat. Jangan kita ingat 10 orang sahabat ini saja yang dijanjikan syurga, yang lain tu tak ada. Jangan begitu. Silap kalau macam tu. Supaya orang kata malaikat 10 lah. Malaikat 10. Bukan malaikat tu 10 saja. Ada lagi malaikat. Malaikat tu ramai. Tetapi yang utamanya, yang disebut secara khusus di dalam hadis, di dalam Quran, itu yang dimaksudkan. Sama juga sahabat 10 ni. Bukan mereka tu sahaja. Ramai lagi sahabat yang lain. Tapi mereka itu sama ada bukan Quraisy ke. Ni Quraisy semuanya. Bangsawan semuanya, bukan hamba. Maknanya banyak dasarnya, sumbangannya. Kemudian lama pula memeluk agama Islam. Peringkat awal semua. Yang 10 peringkat awal. Kemudian kuat pula jasa dia tu, sumbangannya itu, besar sumbangannya kepada Islam dari kalangan Quraisy. Adapun yang lain mungkin tidak Quraisy. Lelaki pula, ni lelaki mungkin tidak awal memeluk agama Islam, macam-macam lah ada tu.
Yang lain. Kemudian kalau ada tidak sebut dalam hadis yang sama, ini hadis yang sama sebut 10 kali. Itu bendanya yang kita kena faham. Kadang-kadang keliru benda-benda macam ni. Setengah-setengah orang kata nama Allah ni 99 sahaja, padahal bukan 99 saja. Macam-macam lah cara nak menguatkan yang itu. Dia kata tengok pada diri kita ni pun ada 99. Mana 99? Kita tengok sini 18, sini 81, campur jadi 99. Orang-orang tua lah kata begitulah. Dia nak menguatkan lagi, padahal nama Allah ni bukan 99, lebih lagi. Banyak sebut dalam hadis-hadis apa? Banyak. Bukan 99. Tapi kenapa yang jadi menonjol tu lebih popular 99? Sebab dalam satu hadis tu ya benar, disebut dalam satu hadis. Sama juga sahabat disebut dalam satu hadis. Kemudian lebih menonjol daripada yang lain. Itu saja, bukan menafikan selebihnya. Tidak. Tidak, tak boleh. Bahkan dalam Quran sendiri banyak yang disebutkan yang tak termasuk dalam 99 itu. Ada. Beliau juga adalah yang terakhir meninggal dunia di kalangan mereka. Di kalangan mereka yang terakhir, di kalangan 10 sahabat itu, ini yang terakhir meninggal dunia. Selain merupakan salah seorang daripada 6 orang ahli majlis syura, yang dilantik oleh Sayyidina Umar. Maknanya bila Sayyidina Umar pilih ni kan, dia ni seorang ahli politik yang memang hebat. Bila dia pilih, maknanya memang orang ni hebat lah. Dari segi kenegaraannya, sumbangannya kepada negara sangat besar. Sa'ad juga merupakan orang yang pertama memanah fi sabilillah, dan salah seorang yang mahir berkuda. Mana menggunakan senjata alat perang pada masa Nabi itu, seorang yang hebat. Dan dalam sejarah memanah kerana agama, dia orang yang mula-mula. Dan Nabi SAW kata, irmi Sa'ad. Nabi suruh dia, irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Sampai Nabi kata, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Panahlah wahai Sa'ad, ku tebus engkau dengan ayah dan ibu. Nabi nak tebus ayah dan ibu ni bukan senang. Kalau kita gadai, aku sanggup gadai ayah dan ibu. Dia kata kepada Sa'ad, ini sangat mulia, sehingga Nabi sanggup kata begitu. Dia asalnya fidaka abi wa ummi ni, dia begini. Kalau seseorang itu diseksa atau nak dihukum bunuh, dia ni boleh lepas kalau kamu bagi ganti dia ayah kamu. Itu dalam budaya Arab. Kita kena tahu juga latar belakang dia, kenapa dia kata begini. Kalau seseorang tu sayang sangat, bagi dia sangat berharga dengan dia, sanggup korbankan ayah dia. Dia sanggup tebus orang itu dengan bagi ayah dia, bagi ibu dia. Maknanya seorang itu sangat mulia di sisi dia, sehingga sanggup dia korbankan ayah dan ibu. Begitu asalnya ceritanya. Sebab itu kita nak faham hadis, Quran apa, kena tahu juga tamadun Arab, kena tahu budaya, apa tradisi mereka, apa adat mereka, apa bahasa mereka, kena tahu semua. Baru kita kenal betul-betul Nabi SAW tu. Keistimewaan beliau tidak terkira banyaknya. Beliau meriwayatkan sebanyak 270 buah hadis. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia pada tahun 55 Hijrah ketika berumur 74 tahun. Inilah penakluk Farsi yang menjatuhkan Empire Farsi. Sah dia panglima. Pada masa tu dia sakit, dia sakit lutut, dia tak boleh berjalan dengan baik, tapi dia mengarahkan tentera dia, boleh menjatuhkan kerajaan Parsi. Mula-mula jatuh dalam sejarah di tangan dia. Itu hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menghembuskan nafas terakhir di dalam mahligainya di Al-Aqiq yang terletak sejauh 10 batu dari Madinah. Mahligai disebut Al-Qasr, bukan pondok, tapi mahligai. Ini satu contoh lah kepada orang kemudian yang menunjukkan rumah besar tidak menjadi halangan untuk menjadi seorang Islam yang baik, untuk menjadi ahli surga, sehingga disebut mahligai. Memang rumah dia besar,
hebat, cantik. Ini semua tidak menjadi halangan untuk seseorang itu rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaan, kemewahan hidup tidak menjadi halangan sebenarnya. Jadi orang yang selalu mengatakan nak jadi mulia di sisi Allah, nak jadi wali, nak jadi itu ini, mesti kena buang dunia. Tak betul sama sekali. Tak sesuai dengan Islam. Kita tengok sahabat ahli syurga ni pun tidak macam tu. Tidak macam tu. Ini semua menjadi pengajaran kepada kita. Dan orang-orang yang belajar hadis, dia faham benda ni. Dia faham mana yang Islam, mana yang tidak Islam. Kalau nak sufi, nak tasawuf, nak zuhud, nak apa pun yang sebenar-benarnya ini, cara ini, cara sunnah. Cara sufi yang tu dia bercampur bau. Ada yang betul, ada yang tak betul. Yang selamatnya yang ni. Kita tengoklah sahabat Nabi macam mana. Jadi kalau dia ada rumah besar, itu tidak ada halangan. Kalau tidak kan susah juga. Orang-orang yang kaya, yang senang nak terima Islam. Sebab apa? Tak ada keistimewaan dalam Islam. Tak boleh naik ke mana-mana. Peluang hanya ada kepada orang miskin saja. Tidak begitu. Semuanya dapat peluang dalam Islam. Yang miskin cara dia, yang kaya cara dia. Allah SWT menilai semua tu. Tidak kata menghalang. Ada macam-macam cara dia kan. Ini semua memburukkan imej Islam. Ada yang kata kalau sahabat ni yang paling akhir masuk syurga Abdurrahman bin Auf lah, sebab dia kaya. Jadi kaya dia menghalang masuk syurga awal, cepat pula. Ini semua tak ada asas semua. Bohong semua. Kalau di kalangan Nabi-Nabi yang paling akhir masuk syurga, Nabi Sulaiman. Macam-macam cerita dikaitkan dengan Islam, dengan agama. Padahal tak benar itu semua tu. Tak benar. Jenazah beliau dibawa ke Madinah dan disembahyangkan di sana. Ini yang betul. Ada orang cerita, ada kubur Sa'ad bin Abi Waqqas pula di China, negeri China tu. Macam-macam. Ada kata di Kashgar, ada kata tempat-tempat lain yang tak betul. Ini yang betulnya. Nanti dalam riwayat-riwayat sahih dia mati di Aqid 10 batu daripada Madinah. Kemudian dibawa ke Madinah, kebumikan di sana. Daripada cerita-cerita sama ini dapat kita faham bahawa memindahkan jenazah daripada tempat mati dia itu boleh, diharuskan, boleh. Ada sahabat lebih jauh lagi daripada itu dibawa ke Madinah, boleh. Macam kita sekarang ni ada kemudahan kan, ada apa ni orang kata van untuk jenazah tu. Sekarang ni ada kemudahan, masjid mana-mana pun ada tempat kita ni senang. Boleh bawa. Hospital pun ada juga, kita boleh sewa, bawa apa ni rumah. Kita kata mana-mana negeri lah, daripada Kuala Lumpur misalnya ke Terengganu pun boleh, ke mana-mana boleh. Dan ini diharuskan, telah dilakukan oleh sahabat-sahabat dulu lagi. Tak mesti kata mati situ, kemudian situ. Nak buat macam tu pun boleh juga. Boleh juga. Tapi kalau tak buat macam tu, nak pindah ke lain pun boleh juga. Termasuklah contohnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dalam keadaan susah dulu. Nak bawa jenazah daripada satu tempat ke satu tempat tu amat susah. 10 batu tu pun jauh dah tu. Ada yang beratus batu pun ada bawa. Boleh lagi. Jadi macam kita sekarang ni lebih-lebih lagi lah. Boleh sebab ada kemudahan itu. Jadi cerita kubur dia di China apa tu tak benar, tak benar. Itu semua palsu. Yang benarnya di dalam kitab-kitab semua sebut dia meninggal di sini dan dikebumikan di perkuburan Baqi. Tempat sahabat-sahabat situlah ramainya dikebumikan di situ. Dan disembahyangkan di sana. Marwan yang pada ketika itu merupakan gubernur Madinah telah mengimami sembahyang jenazahnya. Jadi pada tahun 55 ini zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi gubernur dia di Madinahnya Marwan bin Al-Hakam yang kemudiannya jadi khalifah juga. Pada ketika itu dia jadi gubernur dan biasanya mengikut tradisi pada masa awal Islam dahulu, pemimpin tertinggi dia lah gubernur, macam menteri besar lah kita dalam negeri. Macam tempat kita ni macam menteri besar.
atau khalifah kalau di tempat dia, dia yang menyembahyangkan jenazah, dia yang menjadi imam sembahyang 5 waktu. Itu tradisinya. Kemudian dia ada pula pemisahan pula, bahagian agama yang ni, bahagian politik ni pisah pula. Itu pengaruh kemudian lah tu, pengaruh kemudian. Itulah kelebihan sekular. Sekular menyebabkan jadi begitu. Kemudian yang agama tu pun ada agama, tapi dia tak tahu apa agama ni. Ada pula orang lain pula bahagian dia. Itu yang kemudian zaman Islam lemah. Zaman Islam kuat dulu, pemimpin tertinggi ni. Jadi banyak benar lah kerja dia, sibuk lah. Sibuk sangat. Sebab apa? Kena turun padan. Jenazah pun kena sembahyang 5 waktu, dia jadi imam. Kemudian nak mentadbir negara lagi, mentadbir negeri lagi, urusan perang pun dia juga, urusan perang. Tapi boleh dia cerdik boleh lah. Yang kita ni satu perkara pun tak sempurna. Satu perkara pun jadi menteri itu saja, betul pun tak sempurna. Yang dulu kata khalifah dulu, dia semua, perang pun dia, keamanan pun dia, bawa dia. Macam mana boleh aman, boleh baik? Sebab cerdik, bijak. Boleh lah. Kita kata khalifah ni untuk seluruh dunia, kalau mengatur dunia. Macam mana boleh mengatur dunia seorang? Dan kalau cerdik, yang terpilih dia terpilih. Nak jadi khalifah ni apa syarat? Mujtahid. Mujtahid ni yang paling terpilih. Itu syarat dia. Kalau cerdik, boleh, semua boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang disemadikan di perkuburan Baqi. Perkuburan Baqi sekarang ni di Madinah. Siapa-siapa yang pergi boleh tengok perkuburan itu. Di situlah dia. Jadi kita pergi kepada hadis, sesiapa yang mendakwa seseorang sebagai bapanya setelah dia memeluk agama Islam, padahal dia tahu orang itu bukan bapanya. Maknanya kalau tidak Islam, patutlah, memang orang Islam mana ada peraturan dia, mana ada panduan dia, mana ada pedoman dia, mana ada kitab dari langit untuk diikuti. Patutlah kalau macam tu. Ni kalau orang Islam tak patut, sebab kita ada rujukan, ada panduan. Setelah memeluk agama Islam, lepas tu tahu pula. Jadi nak hukum, nak kata pun banyak sebab ni. Cuba tengok ni. Cuba cara Nabi SAW bercakap, bersabda, dia banyak kaitan. Tidak kata mudah-mudah nak harap syurga tu. Tidak mudah-mudah. Memeluk agama Islam dulu. Memeluk agama Islam tu sendiri pun sudah besar maknanya. Sebab ada rujukan, ada panduan, ada pedoman, ada kitab suci, ada hadis. Berapa banyak panduan. Lepas tu tahu pula. Kalau tak tahu, macam mana? Lain cerita kalau tak tahu. Tak sama. Maksud hadis ini ialah dakwah itu dibuat oleh seseorang setelah dia memeluk agama Islam dan sudah pun mengetahui tentang keharamannya. Baru macam ni yang sebut dalam hadis ni. Kalau tidak begitu, tidaklah. Lepas tu kita kata kalau macam tu, baik tak tahulah, baik jahil lah. Sebab kita masuk syurga juga tak harap syurga. Dengan sebab tahu tu kita harap syurga. Mungkin orang kata begitu, jahil tu menyebabkan macam lain. Dia masuk syurga pun tak sama. Syurga ni pun banyak peringkat pula, banyak tingkatannya pula. Jangan kita kira kalau macam tu lebih baik tak tahu lah. Tahu tu satu kelebihan. Macam banyak macam ni dalam hadis. Dia kata kalau sakit, Allah gugurkan dosa-dosa, hapuskan dosa. Kalau macam tu baik sakit lah. Kalau sihat tak boleh pahala tu. Tak gugur dosa. Tak pernah pula dia ajar Nabi SAW macam tu. Dia sakit dan cari sakit supaya digugurkan dosa. Tak pernah pula dia ajar gitu. Ini kalau kita setelah kita cukup jaga dah, habis daya dah kita jaga, kawal di makanan apa semua ni, kesihatan, tiba-tiba kena juga yang macam tu maksud dia. Itu pun sambil-sambil berubat juga, merawat juga, cari doktor, jumpa dengan doktor supaya sembuh penyakit kita. Dan selebihnya kita redha dengan Allah SWT. Ini ujian Allah nak bagi kepada kita ni. Kita sedar ni kita ni bukan saya saja ni gugur dosa kita. Untung juga, tetap ada keuntungan dalam keadaan itu. Maksudnya bukan sengaja cari. Sengaja cari itu lain, itu berdosa pula. Bukan nak dapat kelebihan.
Sama juga dalam perang, sesiapa yang mati syahid dapat syurga, diampunkan dosa, tanpa hisab, masuk syurga dan sebagainya. Jadi baguslah kita mati syahid. Jadi kalau macam tu, kita eloklah kita dedahkan diri kita biar jadi mati syahid. Tidak, bukan begitu yang Nabi ajar. Tengok Nabi sendiri, sambil-sambil dia kata mati syahid tu lebih gini-gini, dia pakai baju besi 2 lapis bila nak pergi perang. Itu cara je. Itu cara Nabi ajar. Mana setelah begitu kena juga kita mati juga. Itu baru betul. Setelah kita jaga sampai daya dah supaya jangan mati dalam perang, sebab nak perang lagi. Kalau mati dah habis itu. Sebab nak perang lagi. Sebab itu nak hidup lama, nak buat khidmat lagi untuk agama. Tiba-tiba mati juga. Baru betul. Macam tu. Bukan mendedahkan diri kepada kematian, itu dikatakan syahid. Bukan. Jadi inilah banyak kadang-kadang dalam hadis benda-benda macam perlu difahami. Dikatakan padahal dia tahu itu bukan apa-apanya. Haramlah syurga kepadanya syurga. Haramlah kepadanya syurga. Apa maksud itu? Ada nota kita di bawah tu. Haram kepadanya syurga ini boleh ditafsirkan dengan beberapa cara. Satu, sekiranya seseorang itu menganggap perbuatannya halal, padahal dia sudah mengetahui tentang keharamannya tanpa sebarang keraguan lagi. Syurga itu memang diharamkan kepadanya dan tempatnya ialah di neraka. Ini kerana hanya Allah SWT jua yang boleh menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Orang lain tak boleh. Kalau dia kata halal macam tu, neraka sungguh macam tu, haram syurga sungguh. Dan sebab apa? Sebab dia sudah jadi kafir. Sudah jadi kafir. Memang tempat dia neraka dan kekal. Sebab itu bukan main-main, jangan main-main. Masalah halal haram ni, halal haram ni bukan main-main. Yang kedua, orang itu tidak boleh memasuki syurga yang istimewa. Syurga yang istimewa, haram kepadanya syurga tu macam tu. Kan sebab kita tengok hadis-hadis yang lain ada la ilaha illallah saja masuk syurga dah. Macam mana pula dia kata haram syurga pula dengan sebab ni? Mungkin dia ada sembahyang lagi, puasa lagi, bagi zakat lagi, yang lain-lain baik dia. Takkan haram syurga terus? Sedangkan orang ada la ilaha illallah saja tu masuk syurga. Macam mana? Jadi jawab setengah-setengah ulama, ini maksudnya haram kepadanya syurga yang istimewa. Jadi kalau macam tu ada juga lah syurga yang tidak istimewa. Yang tidak istimewa tu macam mana pula? Jadi adakah seseorang masuk syurga tu dia tak puas hati lagi dengan syurga dia macam kita dalam dunia ni? Kaya dah tapi tak puas hati lagi. Senang dah tapi tak puas hati lagi. Adakah macam tu? Kalau macam tu syurga apa? Tidak bukan begitu. Yang begini, masalah syurga ni nak faham lah, untuk mudah faham. Allah SWT buat orang yang masuk syurga tu, dia berasa puas hati. Dia tak ada dah berdengki dengan orang lain, rasa tak puas hati nak banding-banding dengan orang lain, rasa dia hina. Tak ada macam tu. Tapi pada hakikatnya dalam keadaan dia tak sedar sebenarnya dia kurang daripada yang lain. Itu hakikatnya. Saya selalu buat contoh kalau benda-benda macam ni dengan inilah yang dalam dunia ni nak suruh kita mudah faham. Orang yang tak makan buah durian dengan orang makan buah durian misalnya, yang tak makan buah durian itu ada macam-macam. Ada yang sakit, ada yang dia suka sangat, berhi sangat makan buah durian tu, tapi dia sakit, dia tak boleh. Macam mana? Dia kecil manis misalnya. Ada juga yang tak makan buah durian bukan kerana itu, kerana dia tak boleh. Bau tu pun nak muntah dah dia. Bagi dia tak ada kelebihan pun kalau bagi hadiah pada dia buah durian, tak ada. Dia tak mahu. Dalam kereta dia tak boleh letak itu. Kalau letak dia sakit kepala. Ada orang yang macam tu. Jadi orang yang macam ni tak ada kelebihan buah durian. Harga 100 kali sebiji 100, 200 pun tak ada kelebihan bagi kepada dia. Dia tak mahu dia sendiri. Dia tidak berasa itu sesuatu yang dikehendaki lah, sesuatu yang perlu dicapai. Kalau ada duit, kalau orang yang berahi kan, dia sanggup tu, terutamanya luar musim, ada yang sedap pula tu, yang apa kita panggil musang king apa kan, dia sanggup tu.
Kalau dia senang lah, ada duit banyak, sanggup, sebiji pun sanggup nak makan. Sampai macam tu benda tu bagi dia berharga. Maknanya orang ahli syurga tadi dia tak dapat, dia tak terasa apa pun. Tak dapat pun dia tak apa. Allah buat gitu. Kalau Allah buat begitu sebagaimana dalam dunia ni, Tuhan boleh buat kan. Jadi dia nak rasa kurang apa? Tak ada rasa kurang. Sebab itu dalam hadis ada sebut, orang yang minum arak dalam dunia tak akan minum arak dalam syurga. Dalam syurga ada juga arak, tapi dia tak dapat minum. Jadi macam mana kita kata? Kuranglah dia. Memang kurang, tapi dia tak berasa dia kurang. Sebagaimana orang yang tak makan buah durian tadi dalam dunia tak berasa dia kurang. Allah boleh buat. Tapi kalau tanya hakikatnya, kurang ke? Memang kurang. Siapa nak menentukan? Orang lain lah. Orang lain. Orang lain yang makan, rugi kamu, rugi dia tak makan benda ni, buah durian ni, punya sedapnya. Cubalah Cuba pun tak mahu kan. Nak tu kita mudah faham. Sebab benda tu semua tak sampai, semua tak pergilah. Saya yang bercakap dia tak pergi. Dia tak pernah tengok pun, Allah tak bagi benda tu pada kita. Tapi nak mudah faham, itulah cara. Yang ketiga, orang itu tidak boleh memasuki syurga dengan cepat, selamat, atau bersama mereka yang disifatkan oleh Allah sebagai orang yang berjaya. Masuk syurga juga, tapi susah dulu. Tak mahu kena macam tu, susah dulu. Kena seksa dulu dalam alam barzakh, dalam kubur kena seksa dulu. Atau seksa di padang mahsyar. Tak mahu macam tu. Ni kena begitu. Ada kesusahan, halangan, kena masuk neraka dulu. Tak mahu kalau macam tu. Boleh jadi dia orang ni, dia kena begitu, masuk juga syurga. Jadi haram kepadanya syurga. Mana syurga di peringkat awal, orang lain masuk dah lama dah, dia tak boleh masuk lagi sebab diseksa dalam neraka, lekat di situ. Atau lekat di mahsyar, lama di situ, lama hisapnya banyak, kira-kiranya banyak. Boleh jadi di situ ada gangguan. Jadi maksud Nabi haram syurga kepadanya itu haram syurga yang awal, masuk awal. Boleh jadi juga bersama orang-orang yang dikatakan berjaya. Ulaika humul faizun, ulaika humul muflihun, yang disebut-sebut tu, dia ni tak termasuk. Ahli syurga juga, tapi ahli syurga yang Tuhan sebut macam tadi tu, sangat istimewa tu, sangat istimewa. Yang keempat, dia akan diseksa terlebih dahulu sebelum dibenarkan memasuki syurga, kecuali Allah mengampunkannya. Jadi boleh jadi semua ni boleh jadi semua, kecuali Allah mengampunkannya, lain cerita lah. Mengampunkannya boleh jadi kerana dia buat banyak sangat kebaikan-kebaikan yang lain, Allah berkenan, Allah merestuinya dengan sebab-sebab lain, jadi itu dapat ditutup. Tapi kalau nak kira ini besar dia kesalahan ini, kalau dah Nabi kata haram kepadanya syurga, kufur, neraka, kalau benda macam ni, tandalah benda ni adalah suatu dosa besar, bukan dosa main-main. Jadi tidak mengaku bapa ni besar dosa. Tak mengaku bapa, seseorang tu bapa kita yang memang bapa kita tak mengaku, ini dosa besar. Orang yang beragama, yang tahu agama ni tak buat kerja macam tu. Kemudian kesimpulan Abu Bakar kata, saya juga dengar yang Sa'ad Abi Waqqas, dia kata dua telinga saya dengar. Mana nak cerita dia jelas, tak keliru, bukan mimpi, bukan khayalan saja, memang dengar. Apalagi ini caranya dia sebut, sahabat lain kata juga, maknanya ini sokongan. Kalau dalam kitab Muslim yang sebenarnya dia ada banyak lagi hadis-hadis tu, banyak lagi. Ini pasal ringkasan, banyak tu. Beza lafaz pun dia orang dengan sanadnya lengkap, satu lafaz saja beza. Itu cara Muslim. Kita tak baca yang itu sebab banyak yang tadi tu lah, banyak yang tadi tu. Yang tadi tu sebenarnya terangkum dah dalam yang ni. Yang kita naknya pengajaran dia tu, bukan nak bahas dari segi perkataan dia beza sedikit sebanyak tu, tak diperlukan itu. Tapi kalau nak yang lengkap, yang hasan, yang lengkap, nak tengok
segala mutabaatnya, syawahidnya, itu kena tengok yang asal. Di sini hanya ambil yang pokok-pokok saja, yang utama saja. Kelebihannya kita tak habis masa banyak lah duk bincang tentang mutabaat itu apa ini. Kita tak ada buang masa. Kita terus dapat mengambil pengajaran daripada hadis Nabi SAW. Itulah kelebihan mukhtasar. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, satu, dilarang mendakwa seseorang sebagai bapa sebenar, padahal ia bukan bapa sebenar. Sama ada untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Tak boleh. Haram. Haram tu bukan haram sikit-sikit, tidak. Haram dosa besar tu. Dosa besar. Haram ni pun pasal dia banyak juga tingkatannya. Banyak juga tingkatan. Jadi ini dosa besar. Tak boleh. Jadi kalau kita nak mengambil anak angkat, boleh. Itu satu tindakan, satu amalan yang mulia. Ambil anak angkat dia, terutamanya anak yatim, lagilah berganda lah kelebihan dia tu. Kalau tidak anak yatim, orang miskin, pun boleh. Kita tak ada anak, kita nak ambil anak, boleh. Tapi jangan binkan kita. Kita sayang macam mana pun, kena jaga agama. Jangan kata nak jaga hati dia, takut dia sedih, kita bukan bapa sebenar. Jangan gitu. Kena jaga agama. Terutama kadang-kadang orang tu masa tu dia tak ada anak, lepas tu dia dapat anak pula. Dapat anak perempuan. Ini anak yang anak angkat ni lelaki. Jadi macam mana perhubungannya? Banyak perkara yang akan timbul kemudian. Kita hanya nampak nak jaga perasaan dia saja. Agama Allah nak jaga semua. Sebab itu sepatutnya kita terimalah. Lambat laun dia akan tahu juga, dia akan kecil hati juga. Kenapa tak bagi tahu bapak dia yang sebenar? Kenapa bagi tahu dia ni bukan apa-apa? Manusia macam-macam, kita tak tahu dia akan fikir macam mana. Dia akan fikir macam mana kemudian setelah dia balik, setelah dia matang, setelah dia dewasa. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita, kecoh. Yang kedua, perbuatan memalsukan. Bapa itu secara tidak langsung akan memalsukan maklumat-maklumat lain yang bersangkut paut dengan seorang bapa. Misalnya hukum mahram, wali, masalah pusaka, urusan nikah kahwin, dan perkara yang berkaitan dengannya. Banyak perkara lain tadi. Ini banyak perkara lain. Kalau dia ambil anak perempuan, anak angkat, dia boleh kahwin tu. Nanti macam mana pula kemudian lagi? Masalah batal air sembahyang ke tidak batal kepada orang yang menerimanya, itu satu hal yang lain, tambah lagi. Yang perkara pokok, yang besar-besar, mahram ke tidak, wali, masalah wali, tiba-tiba kita bagi nama kita, bila nak kahwin cari orang lain. Kenapa cari orang lain? Saya bukan bapa kamu yang sebenar, baru cerita. Susah. Kalau daripada awal-awal lagi dia tahu, mungkin dia tanya, di mana ayah saya? Ayah dia ada lagi. Boleh dia pergi berjumpa. Kadang-kadang kita takut, terbahagi kasih sayang dia tu. Kalau kita cerita, dia akan lebih sayang kepada bapak dia pula. Memang kenyataannya begitu pun biasanya. Bapak yang sebenar tu tak jaga pun kadang-kadang. Yang ni jaga habis-habis, dia lupa. Memang itulah hubungan darah ni dia lain. Jangan nafi, yang tu jangan nafi. Kalau kita jaga dengan sebaik-baiknya, cerita yang sebenar kepada dia, insya-Allah dia akan boleh terima dengan baik, dan dia akan jaga kita dengan baik. Kalau kita sembunyi bukan hakikat pun, dia boleh jadi berlaku begitu pula. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Lepas tu dia sedih lah, anak dia tidak mengenang budi anak angkat dia. Jangan lupa darah tu. Kalau dia kasih, boleh jadi dia berdendam dengan kita. Kita tak cerita kepada dia dulu, dia tak nampak, dia tak kenal ayah dia yang sebenar. Sama macam tu, semata-mata kerana dia miskin, ayah dia miskin. Jadi boleh jadi dia berdendam pula dengan kita. Kalau macam tu, rugilah. Kita bermaksud baik, nak baik, tiba-tiba jadi sebaliknya. Masalah pusaka, urusan nikah kahwin dan lain-lain, banyak lagi yang bersangkut paut dengan ini. Sebab itu tak boleh. Kita kena berterus terang, belajarlah berterus terang. Yang ketiga, perbuatan melanggar undang-undang dalam keadaan tahu dan sedar adalah lebih teruk daripada sebaliknya.
sekiranya ia dilakukan dengan niat menghina undang-undang. Kalau lebih lagi, lagi teruk lagi. Ada peraturan itu, kalau langgar dalam keadaan tahu, dalam keadaan tak tahu, berbeza. Daripada sinilah kita tahu, dalam keadaan dia tahu, dia sedar. Itu sebab Nabi kata berbeza. Sebab itulah dosa dalam Quran sendiri sebut isteri-isteri Nabi berbeza. Pahala dia pun berbeza, dia berganda lebih daripada orang lain. Kenapa? Sebab dia dekat. Orang alim pun sama juga, dia dapat pahala pun banyak. Kalau dosa banyak juga. Orang berniaga sama, ini sunnatullah dah begitu. Mana-mana pun orang berniaga yang besar-besar, untung banyak. Kalau dia jatuh pun teruk. Sama saja. Pemerintah memanglah disanjungi mulia. Orang letak dia bukan main atas takhta kalau raja, dalam masa pertabalan dia bukan main, gahnya. Kalau dia jatuh macam tu. Itu sunnatullah dah begitu. Sunnatullah. Ini melanggar undang-undang dalam keadaan tahu dan sedar adalah lebih teruk daripada sebaliknya kalau tidak tahu. Sekiranya ia dilakukan dengan niat menghina undang-undang, itu lagi teruk lagi. Sehingganya kalau mengikut ini, kita Islam keluar daripada Islam. Kalau menghina, kita kata halal, yang haram tadi halal, kita menghina pun keluar daripada Islam. Sampai begitu. Yang keempat, ada kalanya sesuatu perbuatan kelihatan remeh sahaja, tetapi akibatnya buruk sekali. Agama Islam menerangkan kepada manusia apakah perbuatan-perbuatan berbahaya yang kelihatan remeh itu dan melarang mereka daripadanya. Ini salah satulah contohnya yang orang ramai anggap remeh, kecil, tak ada apa. Sebab ramai yang kita tahu kan, bin anak angkat dia, bin dia tak tahu yang sebenar, bapa yang sebenar. Dia anggap remeh, padahal bukan remeh, belum macam tu. Kita nak tahu remeh tak remeh, agama lah baru tahu. Manusia dia cerdik manusia ni kan, basuh najis pun dia tak tahu sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita fikir, minang manusia ni rendah sangat, bodoh sangat manusia ni. Dan kalau tengok setengah-setengah tempat tu di airport kan, luar-luar negara tu mana ada air, yang kita bau wangi dia spray lah. Air wangi ikut luar sebenarnya. Nak kira punggung dia tu tak basuh, pakai tisu kan. Kalau tisu setakat mana lah nak cuci main tisu. Jenuh Syari tu tak ada air, memang tak ada air. Tak payah pergi jauh Singapura macam tu dah. Tapi kita ni oleh kerana Islam, dia lain cara memikir. Cuba tengok airport kita ada air. Itu bezanya. Nak tengok benda yang remeh, benda biasa. Setinggi-tinggi manusia, semaju-maju negara, tak ada. Ada air, tak tahu nak basuh macam mana. Jadi di sebalik perempuan yang cantik, lelaki yang cantik, yang smart tu, baunya wangi, yang sebenarnya tak teruk tu. Sebab itulah tak boleh manusia tu rugi, tak ada agama sebenarnya. Teruk jadi benda yang kecil tu. Banyak lagi yang lain yang remeh. Kita nampak remeh, tapi sebenarnya kalau kita perhati, nampak kebodohan kita. Agama lah menyelamatkan kita daripada benda-benda ini. Kalau tak ada agama, tengok orang lain, tengok macam tu. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatan kecil tetapi ganjarannya besar sekali. Islam tentu akan menggalakkan penganut-penganutnya supaya mengerjakannya. Jadi kadang-kadang kita tengok benda tu kecil tak sebab apa, sebab kita tak tahu pahalanya besar. Misalnya bulan Ramadan, ada dibagi peluang itu malam tapi bukan tengah hari. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sunat tu. Nak kira kan, boleh tengok bola, boleh sampai pukul berapa. Tengok bola setengah-setengah main teruk. Setengah-setengah tu tengok cerita macam-macam cerita sampai pagi boleh. Kenapa tak boleh satu malam? Bulan puasa ni betapa untungnya kita tak boleh. Kita duduk baca yang baik-baik, baca Quran, ibadah. Sekurang itu Allah nak melatih kita supaya fikir tu.
Kalau nak kira remeh tu, mudah tu, biasa kita buat tu. Ada anak muda, orang tua pun buat juga macam tu. Sampai-sampai tengok bola boleh pula tu, sampai berkompak. Sengaja bangun tu, suruh isteri dia gerak dia, sedarkan dia nak tengok bola. Tengok, boleh. Cuba kita ubah sikit, buat untuk. Padahal benda tu kecil mudah ya, nak dapat pahala. Tak perlu susah, tak perlu pergi ke mana-mana. Dalam rumah boleh tu. Tak perlu musafir, tak perlu pergi habis duit, beribu-ribu. Kalau nak umrah kan, habis tu. Nak buat haji ke, berapa kali dah buat. Ni tak payah duduk dia pun. Tak perlu keluar modal apa. Kami nampak kecil, tapi besar. Allah bagi tahu pada kita kalau benda tu memang baik, menguntungkan, dia akan bagi tahu. Cuba tengoklah contohnya itu. Setakat itu, kemudian kita masuk bab lain pula. Rasanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Mungkin kita boleh bincang, insyaAllah. Kalau tak puas hati ataupun tersangkut di mana-mana, insyaAllah. Ya. Tanya tentang bed tu kan dengan nama sendiri. Kalau ada lelaki tu dia, adakah dia ada pelonggaran kan, dia tetap tak boleh juga. Anak angkat sama juga. Dia dengan isteri kita, dia dengan isteri kita akan datang. Kalau kita mati, dia boleh kahwin. Kan kalau dalam masyarakat kita ni lagi dia susu untuk jadikan sebagai kalau susu tu lain lah. Tapi kalau dia tak ada anak dalam susu, macam mana? Susu tak keluar kalau tak ada anak. Itu masalah. Mungkin dia ambil anak saudara dia ke, itu boleh. Cuba cari cara macam itulah. Tapi itu sekadar menghalalkan hubungan dia tu saja, mahram dia tu saja. Tapi dari segi bin itu tetap tak boleh. Tak boleh. Kemudiannya mungkin kita ada anak lelaki, ada anak, jadi keliru dia ingat adik-beradik dia. Kalau kita pisahkan, kenapa pula pisah adik-beradik dia? Dia akan timbullah kemuskilan. Kadang-kadang orang yang ambil anak angkatnya asalnya dia tak ada anak, lepas tu dia dapat anak. Bahkan orang-orang tua lah, dia petua orang tua, bukan ada hadis pun, dia kata kalau nak dapat anak, peliharalah orang lain. Memang pun dia jadi biasanya begitu. Itu sekadar petua saja. Mungkin berguna kepada kita, mungkin jadi. Kalau kita buat gitu, kalau kita ada masalah yang lebih teruk, tak jadi buat macam tu pun. Dia kena pergi jumpa doktor lah, pakar dia, ahli dia. Jadi masalah, kalau perempuan pun sama. Dia akan timbul masalah pusaka, masalah macam ni. Dan masalah kasih sayang pun kalau kita rahsiakan, kita fikir macam kita kata tadilah, kita nak jaga hati dia, boleh jadi dia terkilat pula, kita tak sebut dengan dia. Yang ayah dia tu ada lagi, menyebabkan dia umur 18 pun tak jumpa lagi dengan ayah dia. Kenapa begitu? Kalau tidak, dia rasa nak jumpa awal lagi. Bila dia cerdik, itu masalahnya. Dia jadi berdendam pula dengan kita. Sebab itu tak boleh, tak usah. Lebih baik berterus terang. Dan walaupun kita tak binkan kita, kalau kita betul-betul orang baik, kita buat baiklah. Buatlah baik sedapat mungkin, itu tak ada menghalang. Cuma jangan bin tu. Sebab walaupun remeh, benda tu akibat dia besar. Banyak. Mana petakannya kemudian. Itu masalah. Ya. Ada lagi? Yang lain? Ya. Ya, kalau boleh, sebenarnya boleh lagi. Sebab zaman sekarang ni kan, pengangkutan itu mudah. Dan sekiranya mayat itu dengan syarat lah, semua itu dengan syarat. Tadi kita tak sebut. Dengan syarat tidak mengubah mayat. Kalau mengubah mayat, baik juga tanya tu. Sebab itu kalau tanya ni, ditimbul jawapan macam tadi saya tak sebut pula yang tu. Dia dengan syarat semua. Ada setengah-setengah mayat ni dia mudah rebut. Kalau macam tu tak boleh. Semua kata tak boleh. Kalau tidak,
mayat boleh terpelihara dengan baik dan tidak akan jadi rebut, dia tidak akan menyusahkan orang di sana pula. Kalau macam tu boleh, kalau tidak tak boleh lah. Kalau tidak tak boleh. Ya. Itu kalau di tempat sendiri pun, kalau perlu cepatkan, ada setengah-setengah penyakit tu dia jadi banyak sangat rebut. Itu kena segera, jangan tunggu siapa-siapa, jangan tunggu. Ini bergantung kepada, jadi kalau orang yang ahli macam doktor, macam polis, macam apa, dia ada kadang-kadang setengah-setengah kes tu perlu cepat dan tak boleh sesiapa pun pergi. Dia ada kes-kes sebab dia bawa penyakit yang teruk lah, misalnya boleh berjangkit. Dalam keadaan mayat dia tu, dia mudah berjangkit. Itu kena turun lah, kena turun orang-orang yang ahli. Ya. Apa? Sangat tak kahwin. Dengan tuan jadi anak tidak bisa itu masalah nak jaga hati, nak jaga perasaan budak itu. Kalau macam tu boleh bin Abdullah tu. Jadi kalau ditanya, ayah dia tak tahu mati ke apa, nipu lah, nipu. Ayah dia tidak sah, mana boleh. Itu susahnya. Ialah ada pendapat, tapi yang sebaiknya kalau mengikut yang sah, tidak sah. Jadi bila tidak sah, macam mana nak bin kan? Ada pendapat yang mengatakan boleh berdasarkan amalan jahiliyah dulu. Nabi SAW benarkan. Misalnya Ziyad bin Abihi, itu satu contoh. Ziyad bin ayahnya tu kan nama orang, ayahnya kan umum. Tapi setelah itu Muawiyah atas dasar Hafsah kakak dia dan ramai lagi keluarga mengatakan ini sah anak ayah dia, tapi anak luar nikah. Selepas itu dikatakan Ziyad bin Abi Sufyan, oleh kerana ada beberapa orang saksi. Atas dasar tu orang yang timur tu, atas dasar tu orang yang timur mana Nabi. Tapi ini cerita ni selepas Rasulullah, cuma sahabat-sahabat timur. Kalau betul ya. Sebab pada masa tu dari segi perhubungan pun dia tidak Islam lagi banyak. Tapi hubungan itu tidak Islam pun, cara dia tu, dia ada perkahwinan dia yang sah, yang tidak sah, dia ada juga orang kafir pun. Tapi dia terima atas dasar memang anak dia, anak luar nikah. Itulah kalau nak ada dalil pun, kalau nak ada dalil. Tapi kalau berdasarkan Imam Syafi'i dan lain-lain, dia ketat sangat masalah ni. Sebab itu bagi Imam Syafi'i, kalau anak tu, anak sebenar pun kalau tidak sah, dia boleh kahwin dengan anak. Imam Hanafi tak boleh, Imam Abu Hanifah tak boleh. Sebab walaupun anak tu anak zina, anak dia, darah daging dia. Bagi Imam Syafi'i, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Banat itu maksudnya yang sah, secara sah menurut syarak. Anak-anak tu kalau tidak boleh kahwin, ada apa anak dia, sebab tidak sah. Kalau boleh kahwin, macam mana nak bin dia? Dari segi logiknya. Tapi Imam Abu Hanifah kata bin dia, dan lain-lain semua. Pesaka tak boleh, kahwin tak boleh. Dia ada perincian tu pula tu di situ. Jadi ini tengoklah, kita nak pakai yang mana, tengoklah. Memang ada pun pendapat tu. Tapi iyalah begitu. Pendapat masyarakat yang paling penting antara yang pendapat yang nanti memang orang lain tak setuju, ramai yang tak setuju, tetapi itu memang pendapat dia yang jelas, bukan dhaif pada pandangan orang lain. Bagi dia kuat kan? Sebab Allah mengambil kira bila dia sebut anak ke sebut apa semua yang sah di sisi agama.
bukan semata-mata panggil anak gitu, tidak. Gitulah. Ya. Yang email semua dia letak. Ya. Menyalahi sunnah. Ada yang Ya.